يفقه قال الشيخ في الدارين. كان kita ulang balik pada muka surat 80, baris yang ketiga. Dan jikalau adalah hadas itu sudah mengerjakan fardu dan sunat atau sudah mengerjakan fardu jua, maknanya tidak sunat, tapi fardu dah digunakan, maka tiada menyapu keduanya orang sentiasa berhadas dengan orang tayamum. Malaikan bagi sunat jua. Dengan sebabnya dia kata kalau dia selepas pada, contohnya kita buat misal pada yang terlepas, dia sudah pakai khuf tu, dia dia semayang maghrib. Semayang maghrib saja, artinya semayang maghrib serta semayang sunat. Maka selepas pada dia dah guna pada fardu saja, fardu maghrib saja, artinya pada semayang maghrib dan juga sunat selepas pada maghrib, maka selepas pada tu tak boleh dia nak semayang fardu pula dengan dengan wuduk itu dah tak boleh. Sebab dia katanya kerana sapu keduanya itu, kedua orang yang dulu ialah orang sentiasa berhadas dengan orang tayamum bukan kerana ketiadaan air. Kerana sapu keduanya itu diiringkan atas tuhur keduanya. Kerana sapu keduanya. Nak ulang sekali lagi ya. Jika adalah hadas itu sudah mengerjakan jika adalah hadas itu sudah mengerjakan fardu dan sunat atau sudah mengerjakan fardu jua, maka tiada menyapu, maknanya tak boleh nak sapu kedua, malaikat bagi sunat jua. Jadi kita katanya empat masalah, empat rupa yang kita tulis dulu. Jadi rupa yang ketiga dan rupa yang keempat. Masalah yang ketiga tu batal wuduk, lepas tu dia nak salat isyak.
Rupa yang keempatnya batal wuduk, dah batal wuduk, dia nak solat sunat. Masalahnya di situ. Jadi kita buat misal dulunya, pak misal, jadi satunya selepas pada dia semayang maghrib, jadi maknanya belum pada nak solat maghrib tu, kita ulang, belum pada nak solat maghrib tu dia ambil wuduk. Sudah ambil wuduk dia pakai khuf. Sudah pakai khuf dia semayang maghrib. Maka selepas pada semayang maghrib tu, sebab selepas pada semayang maghrib dia nak semayang sunat pun semayanglah. Lepas tu apabila sudah semayang maghrib, sudah semayang sunat, maka tetapi dia tak batal wuduk, tidak batal wuduk. Lepas tu apabila tak batal wuduk, masuk waktu isyak, dia nak semayang, nak salat isyak. Satu masalah. Masalah yang keduanya, rupa yang keduanya, lepas pada semayang maghrib, tidak batal wuduk lagi tetapi dia nak semayang sunat. Itu masalah yang kedua tu dah terjawab. Masalah yang ketiga, yang empat ni lah masalah kitanya. Selepas pada semayang maghrib saja atau selepas pada semayang maghrib dan juga sunat, dia batal wuduk. Dia batal wuduk. Lepas tu dia sekarang masuk waktu isyak, dia nak salat isyak. Maka masalah rupa di sini, dia sudah semayang maghrib, dia batal wuduk. Apabila batal wuduk, dia nak salat isyak. Nak salat isyak. Maka jawapannya, tiada menyapu keduanya melainkan bagi sunat. Maknanya kalau nak salat isyak tu, dia tak boleh sapu khuf, mesti kena basuh kaki. Masalah yang keempatnya, dia sudah semayang maghrib, dia sudah semayang sunat, lepas pada maghrib, lepas tu dia batal wuduk. Tapi isyak belum masuk lagi, sekarang dia selepas pada batal wuduk dia nak salat sunat. Maka nak salat sunat tu dia ambil wuduk. Ambil wuduk dia boleh nak sapu khuf lagi. Jadi masalahnya apabila sudah semayang maghrib, batal wuduk. Sudah semayang maghrib, batal wuduk. Dah batal wuduk. Lepas tu masuk isyak. Maka apabila masuk isyak, dia nak salat isyak tu, mesti dia kena ambil wuduk sebab dia batal wuduk. Apabila batal wuduk, dia sekarang dia nak salat isyak, maka dia kena ambil wuduk. Ambil wuduk dia tu tak boleh sapu khuf, mesti kena basuh kaki. Tetapi kalau rupa yang keempatnya, dia sudah semayang maghrib saja atau sudah semayang maghrib dan sunat, maka batal wuduk. Apabila batal wuduk, sekarang dia nak salat sunat. Isyak belum masuk lagi. Dia nak salat sunat. Apabila nak salat sunat, mesti dia kena ambil wuduk. Maka wuduk dia tu boleh nak sapu khuf. Nak sapu khuf tu boleh. Nak basuh kaki pun boleh dah sebab itu asal. Nak sapu khuf, ambil wuduk nak basuh, nak sapu khuf pun boleh. Gitu. Jadi dia katanya, dan jikalau adalah hadas itu, mana dia berhadas. Dia berhadas tu sudah mengerjakan fardu. Mana selepas pada dia semayang maghrib, selepas tengok sudah mengerjakan fardu dan sunat. Jadi sudah dia semayang maghrib, dia sudah semayang maghrib dan sudah dia semayang sunat kemudian pada maghrib, dia batal wuduk. Satu masalah. Atau mengerjakan fardu juga sudah semayang maghrib, dia batal wuduk. Maka tengok, apabila dia nak solat fardu pula, artinya dia nak solat sunat. Lepas pada batal wuduk tu,
dia nak solat fardu. Lepas pada wuduk dia nak solat sunat. Jadi masalah 3 dengan 4 yang kita letak hari itu. Maka dia katanya, maka tiada menyapu keduanya melainkan bagi sunat jua. Maknanya kalau lepas pada sembahyang maghrib, dia nak solat isyak, maka tak boleh dia nak selepas pada sembahyang maghrib dia batal wuduk. Dia batal wuduk. Lepas tu nak solat isyak tu, maka dia kena ambil wuduk. Nak ambil wuduk tu tak boleh nak sapu khuf, mesti kena basuh kaki. Tetapi kalau dia selepas pada sembahyang maghrib tu dia batal wuduk tapi isyak belum masuk lagi, dia nak solat sunat, maka ambil wuduk. Ambil wuduk dia tu boleh nak sapu khuf. Begitu. Jadi maknanya kalau dia katanya masalah orang ni dia boleh guna dengan taharah dianya untuk satu fardu saja dan beberapa sunat. Lepas tu dia dah guna dengan wuduk dia tu pada sembahyang fardu maghrib. Maka maknanya dia dah gunalah. Dia dah gunakan wuduk dia tu untuk satu fardu. Maka dah habis. Tengok. Dia katanya kerana sapu keduanya dua orang yang tersebut ialah orang yang sentiasa hadas, orang yang tayamum. Tiada kerana ketiadaan air. Kerana sapu kedua itu diiringkan atas tuhur keduanya. Dia bahasa Arab tu diiring tu murattab. Kerana sapu keduanya, dua orang tersebut itu sapu khuf itulah. Kerana sapu keduanya itu diiringkan atas tuhur keduanya. Dan iaitu tuhur kedua tu tiada memberi faedah lebih daripada yang demikian itu. Lebih pada yang demikian itu ialah satu fardu dan beberapa sunat. Lebih pada demikian itu ialah satu fardu dan beberapa sunat. Gitu. Dia katanya kerana sapu keduanya diiringkan, mana diletakkan di atas suci keduanya. Dan iaitu tiada memberi faedah, dan iaitu tuhur kedua tu, suci kedua tu tiada memberi faedah lebih daripada maka itu ialah satu fardu beberapa sunat. Macam ni. Kita ni kalau orang biasanya kita ni kalau orang biasanya bukan orang tayamum, bukan orang sentiasa berhadas, orang biasanya kalau dia mengambil wuduk, dia boleh guna beberapa sunat dan beberapa fardu selama mana tak berhadas kan. Selama mana tak berhadas. Kalau kita orang biasanya begitu, maklum. Jadi kalau selepas pada kita mengambil wuduk tu mana kita tahur. Selepas pada kita ambil wuduk tu maknanya biasa kita orang biasa ni boleh guna dengan wuduk kita beberapa sunat, beberapa fardu. Banyak fardu, banyak sunat.
Bukan katanya satu fardu beberapa sunat, bukan. Fardu pun boleh buat banyak. Sunat pun boleh buat banyak. Selama mana tidak batal wuduk, tidak berhadas. Gitu. Tetapi kalau dua orang ni, dia tahur dianya, maknanya apabila dia ambil wuduk tu, dia boleh guna dengan wuduk dia satu fardu saja. Boleh guna satu fardu saja. Dua fardu tu tak boleh. Walaupun dia tak berhadas sekalipun. Faham gitu? Walaupun dia tak keluar angin, tak sentuh kemaluan, tak sentuh lelaki perempuan, walaupun dia tak tidur sekalipun, tapi boleh guna sekadar satu fardu saja. Boleh guna di atas dengan satu fardu saja dan beberapa sunat. Jadi maknanya walaupun tak batal wuduk sekalipun, walaupun tak berhadas, boleh guna sebanyak tu saja. Satu fardu saja walaupun tak berhadas. Maknanya nak guna fardu yang kedua, mesti kena ambil wuduk lain. Mesti kena tahur lain. Kena ambil wuduk lain, artinya kena, kalau tayamum pun tayamum lain. Begitu. Maka kembali kepada masalah kita, setengah daripada syarat nak boleh sapuh khuf tu ialah apa dia? Syarat nak boleh sapuh di atas khuf tu ialah pakai khuf dalam masa suci, tahur. Syarat nak boleh sapuh khuf tu ialah pakai khuf dalam keadaan kita suci daripada dua hadas. Maka apabila begitu, kembali kepada asal saat ni. Jadi syarat nak boleh sapuh di atas khuf tu ganti daripada basuh kakinya ialah kena pakai khuf di dalam masa suci. Sempurna pakai khuf dalam masa suci daripada dua hadas. Maka kalau kita biasanya, kita orang biasanya, tahur kita boleh guna banyak fardu. Ambil di situ. Tahur kita boleh guna banyak fardu. Bukan satu fardu saja. Maka apabila kita pakai khuf di atas suci, kita pakai khuf dalam masa kita suci, kita tahur, maka boleh sapuh banyak fardu. Faham kita? Dengan sebab tahur kita orang biasanya boleh guna pada banyak fardu. Boleh guna pada banyak fardu, boleh guna pada beberapa fardu dan beberapa sunat. Maka apabila kita pakai khuf dalam keadaan kita suci, kita taharah, kita tahur, maka boleh sapuh khuf tu di atas beberapa fardu juga. Sebab tahur kita boleh guna pada banyak fardu. Begitu. Tetapi orang yang sentiasa berhadas, orang yang tayamum bukan kerana ketiada air itu, tayamum dia, tahur dia boleh guna untuk satu fardu saja. Maka selepas pada dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Selepas pada dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Maka pakai khuf dia dalam masa dia tahur, kan? Dia pakai khuf dalam masa dia tahur dia macam mana? Tahur dia tu boleh diguna pada satu fardu saja. Maka kalau begitu, sapuh khuf tu boleh guna pada boleh guna pada satu fardu saja. Jadi maknanya mengikut tahur dia yang asal. Begitu. Jadi maknanya sungguhlah kata dia pakai khuf dalam masa dia suci. Contohnya tadi tu orang sentiasa berhadas. Dia apabila masuk waktu maghrib, dia basuh kencing dia, kita katanya, atau basuh kemaluan dia daripada darah kalau mustahadah, lepas tu dia ambil wuduk. Sudah dia ambil wuduk, wuduk dia tu boleh digunakan untuk satu fardu saja. Dia ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk, dia tu dalam tahur. Dia pakai khuf. Pakai khuf di atas tahur yang boleh guna pada satu fardu saja.
maka dia pun dah guna pada maghrib, pada sembahyang maghrib. Maka apabila nak solat isyak, tak boleh nak sapu lah. Tak boleh nak sapu lah sebab boleh diguna, wuduk dia boleh diguna untuk satu fardu saja. Maka apabila nak solat isyak, tak boleh nak sapu khuf, mesti kena basuh kaki. Kena apabila dia batal wuduk. Kalau tak batal wuduk pun, kena wuduk lain juga. Tengok. Jadi tak macam kita ni apabila, contohnya, apabila kita orang biasa ni, apabila masuk waktu maghrib, kita ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk, kita pakai khuf dalam masa suci. Suci kita boleh guna beberapa fardu kan. Maka kita sudah tu kita sembahyang maghrib. Sudah sembahyang maghrib, kita batal wuduk. Kita batal wuduk. Apabila batal wuduk, nak solat isyak, kita ambil wuduk, sapu khuf. Boleh. Kalau tak batal wuduk, sudah sembahyang maghrib, tak batal wuduk, macam mana? Sembahyang isyak dengan tak ambil wuduk lah. Hanya sunat tajdidkan wuduk saja. Kalau kiranya tak batal wuduk, tak payah ambil kan. Sebab kita biasa, wuduk kita ni, kita orang biasa ni, wuduk kita ni boleh guna beberapa fardu selama mana tidak batal wuduk. Begitu. Jadi mana selepas pada kita sembahyang maghrib, nak sembahyang isyak, kalau tak batal wuduk, tak payah ambil wuduk. Begitu. Tetapi jangan cukup sehari semalam lah. Nisbah bagi orang bermukim, jangan cukup 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Begitu. Tu mana katanya kerana fardu, kerana sapu keduanya itu diiringkan, mana diletakkan di atas tuhur keduanya. Jadi maknanya nak sapu khuf tu dia terletak di atas suci, terletak maknanya syarat nak boleh sapu khuf tu syarat dianya ialah pakai khuf dalam masa suci. Tu maknanya kerana sapu keduanya itu diiringkan, ini terletak terhenti di atas suci. Maknanya nak boleh sapu khuf tu syaratnya kena suci, kena pakai khuf dalam masa suci. Maknanya begitu. Nak boleh sapu khuf tu kena pakai khuf dalam masa suci. Dalam masa tahur. Lepas tu, dan iaitu tahur kedua tu tidak memberi faedah lebih pada dia makan itu satu fardu dan beberapa sunat. Lepas tu fardu dia, taharah dia, tahur dia tu boleh guna untuk satu fardu saja. Apabila dia dah gunakan pada fardu maghrib, dah habis lah. Sebab tu kalau nak salat isyak, mesti kena ambil wuduk, basuh kaki, tak boleh sapu khuf. Tetapi kalau selepas pada sembahyang maghrib, dia batal wuduk, dia nak salat sunat, dia ambil wuduk, boleh nak sapu khuf. Tak basuh kaki pun boleh. Begitu. Sebab sunat tu boleh beberapa. Itu maknanya kerana sapu keduanya itu diiringkan atas tahur. Maknanya nak boleh sapu khuf tu syarat dia kena pakai ketika suci. Ketika suci belum pada batal wuduk. Maka taharah dia boleh guna untuk satu fardu saja. Maka apabila nak solat fardu yang kedua pula, kalau dalam misal kita nak solat isyak pulanya, tak boleh nak sapu dah. Begitu sebab mengikut taharah dia tu boleh guna satu fardu saja. Begitu. Maka jikalau berkandak tiap-tiap daripada keduanya, dua orang tersebut, ialah orang sentiasa berhadas, orang tayamum bukan kerana tu, maka jikalau berkandak tiap-tiap daripada keduanya mengerja fardu lain, ni. Mana? Selepas pada sembahyang maghrib, dia nak solat isyak. Selepas pada sembahyang maghrib, dia nak solat isyak. Atau dia nak qadha subuh masalah. Atau dia nak sembahyang nazar ke masalah. Maka jikalau berkandak tiap-tiap daripada keduanya mengerja fardu yang lain, nak buat fardu satu lagi pula, wajib ditanggalkan muzanya. Ni yang katanya tak boleh basuh, tak boleh sapu, mesti kena basuh kaki. Lepas tu nak basuh kaki, nak buat macam mana?
kena buanglah. Kena buanglah moza dia, khuf dia tu. Tapi dia kata wajib ditanggalkan mozanya, wajib kena buang. Lepas tu basuh kaki. Wajib ditanggalkan mozanya dan bertahur yang lain dengan sempurna. Wajib dia kena buang khuf, lepas tu dia ambil wuduk. Ambil wuduk dengan secara sempurna, dengan secara basuh kaki lah. Dan cara sempurna dengan secara basuh kaki. Jadi maknanya apabila orang ni dua-dua orang ni apabila sudah dia sembahyang maghrib, lepas tu dia nak salat isyak, sudah sembahyang maghrib, apabila dia sudah sembahyang maghrib, lepas tu dia nak salat isyak, sama ada dia batal wuduk atau dia tak batal wuduk, tetapi sekarang dia nak salat isyak. Ni masalah 1 dengan 3 sama. Masalah 1 dengan 3 yang kita tulis malam tu, tak batal wuduk nak salat isyak. Batal wuduk lepas tu nak salat isyak. Yang 3 dengan yang pertama dengan yang ketiga. Yang pertama tu tak batal wuduk. Sudah sembahyang maghrib, wuduk tidak batal. Tetapi sekarang dia nak salat isyak. Masa yang 3, wuduk dah batal tetapi sekarang dia nak salat isyak. Maka dua-dua tu mesti dia kena ambil wuduk, mesti kena basuh kaki. Lepas tu nak basuh kaki memanglah kena tanggalkan 2 moza, 2 khuf yang ada kat kaki dia tu. Begitu. Mesti kena begitu. Dah. Jadi maknanya kalau tanya tak buang boleh ke nak basuh kaki? Boleh. Masuk air dalam kasut tu boleh. Tapi tak selesa lah. Boleh. Nak basuh kaki dengan tak buang khuf tu boleh tak? Boleh lah. Kalau sampai meratai air kat kaki tu boleh. Tapi dah jadi basah lah. Lebih laginya kalau khuf tu daripada kulit tak selesa duduk lah. Jadi maknanya kena basuh kaki. Khuf tu kan nak buang tak buang tu, itu pulang pada dia lah. Tapi biasanya orang buang lah. Gitu. Jadi maknanya kita tengok kepada yang tulis malamnya, masalah yang pertama, kita tengok masalah yang pertama, masalah yang rupa yang pertama kita tulis kata tidak batal wuduk tetapi sekarang dia nak salat isyak. Gitu kan. Tak batal wuduk mana selepas pada sembahyang maghrib tak batal wuduk lagi tapi sekarang dia nak salat isyak. Masalah 3, selepas pada sembahyang maghrib dia batal wuduk sebab keluar angin atau setuh kemaluan. Lepas tu sekarang dia nak salat isyak. Maka dua-dua masalah ni dia kena basuh kaki. Kena basuh kaki tak boleh sapu. Mana kena ambil wuduk dengan secara basuh kaki, bukan ambil wuduk dengan secara sapu khuf tu bukan. Lepas tu kita tengok kepada masalah yang pertama, itu rupa yang pertama dia tidak batal wuduk. Tidak batal wuduk ni mana macam mana? Lepas pada sembahyang maghrib, kalau tanya tidur ke tidak, keluar angin ke tidak, setuh kemaluan ke tidak, setuh lelaki perempuan yang ajnabi tidak, tidak semua. Maknanya tak batal wuduk. Tapi dah sembahyang maghrib, tak batal wuduk lagi, nak salat isyak. Rupanya gitu nak salat isyak. Dia katanya hukumnya kena ambil wuduk. Kena ambil wuduk, kena basuh kaki. Dia katanya kena basuh kaki. Lepas tu kenapa dia katanya mana? Maka jikalau berkehendak tiap-tiap daripada keduanya mengerja fardu yang lain, ialah dalam misal kita nak buat isyak pula, wajib ditanggal mozanya dan bertahur, mana ambil wuduk lah, bertahur dengan yang lain. Tahur yang lain tu mana kena ambil wuduk lain pula.
dengan sempurna. Mana dengan secara basuh kaki. Dengan sempurna tu dengan secara basuh kaki tak boleh sapu. Tu maksud dengan kata dengan sempurna mana dengan basuh kaki. Ambil wuduk tak boleh sapu khuf, ambil wuduk mesti kena basuh kaki. Itu dengan sepenuh. Kenapa? Kerana bahawasanya ia sudah berhadas. Dengan nisbah kepada barang yang lebih daripada satu fardu, dan sunat ini dan beberapa sunat. Nah, dan sunat dan beberapa sunat. Tambah sikit. Dan sunat ini dan beberapa sunat. Dan sunat ini dan beberapa sunat. Jadi gini. nak bagi jelasnya, tengok masalah yang rupa yang pertama yang kita tulis semalam. Jadi selepas pada sembahyang maghrib, selepas pada sembahyang maghrib tu dia solat sunat ke tak solat sunat ke sama. Lepas tu tetapi dia tak berhadas. Dia tak berhadas. Tak batal wuduk lah kita katanya. Lepas tu apabila dia nak solat isyak tu, dia kena ambil wuduk dengan secara sempurna, kena basuh kaki. Tak boleh sapu khuf. Sebab apa? Sebab wuduk yang dia ambil ketika nak solat maghrib tu dah jadi habis. Dah habis. Maknanya wuduk yang dia ambil ketika nak solat maghrib tu dah habis. Sebab diguna pada sembahyang maghrib. Nampak gitu? Jadi maknanya sebab dia boleh guna satu fardu saja. Jadi maknanya apabila dia sudah guna pada sembahyang maghrib, seolah kata wuduk dia tu dah habis. Nisbah dengan sembahyang isyak. Sebab dia gini, dia boleh guna dengan satu fardu saja. Apabila dia guna pada maghrib, jadi maknanya nak guna isyak dah habis. Seolah katanya dia bagi untuk sekali beli saja. Seolah kalau duit tu mak ayah bagi untuk sekali beli saja. Nak beli kali yang kedua kena minta lain. Tak macam orang biasa ayah bagi kad terus. Duit dalam bank tu beribu-ribu. Lepas tu selama mana tak habis duit boleh beli. Jadi orang biasanya dia tak habis selama mana tak berhadas. Begitu. Jadi mana dia ni seolah kata mak ayah bagi untuk sekali beli saja. Sekali beli habis. Nak beli kali yang kedua kena minta duit kat mak ayah lain. Salahnya begitu. Jadi maknanya apabila dia sudah gunakan dengan wuduk dia pada sembahyang maghrib, kira kata wuduk dia tu dah habis, dah jadi berhadas untuk dengan isyak. Tilik kepada isyak maknanya wuduk dia tak boleh guna pada isyak, dah habis. Walaupun tak keluar angin, tak sentuh kemaluan hingga akhir sekalipun, kira katanya dah berhadas nisbah fardu yang kedua. Maknanya isyak dah tak boleh guna dengan itu ni. Dengan wuduk yang dia ambil untuk nak salat maghrib. Itu maknanya kerana bahawasanya sudah ia berhadas dengan nisbah dengan ditilik kepada barang yang lebih daripada satu fardu dan beberapa sunat. Jadi maknanya walaupun tidak berhadas, tidak keluar angin dan sebagainya sekalipun, tapi nak solat isyak dah tak boleh dah. Sebab dah habis, sebab dia guna di maghrib.
Maka jadi salah kata macam mana? Apabila dia ambil wuduk, dia pakai khuf, lepas tu dia dah guna pada sembahyang maghrib. Apabila sudah sembahyang maghrib tu walaupun tak berhadas tetapi dah guna pada maghrib. Jadi salah kata dia sekarang tu dah tak ada suci. Sebab suci dia boleh guna pada maghrib saja. Pada isyak dah tak boleh guna. Maknanya apabila dia dah guna pada maghrib, maknanya sudah habis suci dia. Apabila habis suci dia, maknanya sekarang dia duduk dalam keadaan apa? Dalam keadaan berhadas. Jadi kira-kira katanya dia pakai khuf dalam masa berhadas. Jadi pada maknanya dia pakai khuf dalam masa berhadas. Sebab taharah dia guna boleh, dia pakai khuf dalam masa taharah yang boleh guna satu fardu saja. Apabila dia dah guna pada satu fardu, maknanya sekarang tu pada maknanya dia pakai khuf dalam masa berhadas. Apabila pakai khuf dalam masa berhadas, tak boleh sapu kan. Dia kena pakai khuf dalam masa suci. Tu maknanya, sebab tu dia kata, maka bahwasanya seumpama ia memakai dua muzah atas hadas pada hakikatnya. Begitu. Pada hakikatnya, pada soalannya apabila dia apabila sudah sembahyang maghrib tu pada maknanya dia pakai khuf dalam keadaan berhadas. Tak boleh sapu. Kenapa? Lepas tu pada hakikat, tapi kalau tilik pada perbuatan dia pakai bila? Pakai selepas pada ambil wuduk kan. Tapi wuduk dia tu boleh guna satu fardu dah. Wuduk dia tu boleh guna pada satu fardu. Apabila dah guna pada satu fardu, jadi tak ada wuduk. Jadi pada maknanya dah habis kota dia. Begitu. Sebab tu apabila masuk waktu insyak tu kena ambil wuduk lain. Walaupun tak batal sekalipun. Apakah lagi kalau masalah rupa yang ketiga tu maknanya sudah sembahyang maghrib, dia batal wuduk, itu memang kena ambil wuduk untuk insyak, lagi-laginya kena basuh kaki juga. Kalau tak batal wuduk, nak salat isyak pun kena basuh kaki. Kalau batal wuduk, nak salat isyak pun kena basuh kaki. Gitu ya. Maka bahwasanya tahurnya itu tiada mengangkat hadas. Maka bahwasa maka bahwasa ini kerana bahwasa maka bahwasa ini kerana bahwasa tahurnya itu tiada mengangkat hadas. Jadi tahur dia tu untuk tidak mengangkatkan hadas. Tahur orang yang sentiasa berhadas dan orang tayamum bukan kerana ketiadaan air itu, tahur dianya tidak mengangkat hadas. Hanya membolehkan sembahyang dengan keadaan berhadas. Tengok orang yang sentiasa berhadas. Orang sentiasa, dah cakap dah begitu kan. Sentiasa berhadas. Nak akad macam mana? Air kencing dia keluar setiap masa. Sepanjang masa darah mustahadah dia tu keluar semacam masa. Macam mana nak akad? Sebab dia ada keluar. Cumanya taharah untuk nak bolehkan solat saja. Itu. Bukan mengangkat. Semacam tayamum pun bukan mengangkat. Untuk nak membolehkan. Tengok kita tayamum, kita niat macam mana? Nawa itu istibahata saja aku mengharuskan solat. Gitu. Dan jikalau hilang uzurnya, maka tiada menyapu, yakni wajib mulai memakai muzur dan membasuh dua kaki. Contohnya, kita katanya dia ni orang yang penyakit. Itulah kencing dedas itulah. Sentiasa air kencing dia keluar, atau perempuan tu mustahadah sentiasa keluar darah. Lepas tu semalam dia makan ubat. Ubat tu agaknya baiklah ubat tu. Maka nak solat, semalam dia dah makan ubat. Nak solat subuh tu, apa dia? Kita katanya nak solat maghrib tu ada lagi. Nak solat maghrib tu kita katanya dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia pakai khuf.
Ketika dia pakai khuf tu, mana kencing dedas dia tu ada lagi. Ada lagi. Kita katanya dekat-dekat nak solat maghrib tu, dia makan ubat. Lepas tu, masuk waktu maghrib. Apabila masuk waktu maghrib, dia pun kencing dedas dia tu, selisil baung tu ada lagi. Sebab ubat belum berjerat lagi. Ubat tu yang dia makan tu belum berjerat lagi. Lepas tu apabila dia ambil nak sembahyang maghrib, dia basuh, dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Lepas tu dia sembahyang maghrib. Ketika dia sembahyang maghrib tu masih ada kencing dedas dia tu ada lagi. Salisil baul dia tu masih ada lagi. Lepas tu selepas pada sembahyang maghrib, tengoknya kencing dia dah berhenti. Boleh jadi ubat tu dah bersera, dah berjerat ubat. Maka kencing dia dah berhenti. Dan dia tak batal wuduk. Lepas tu nak solat isyak. Begitu. Apabila nak solat isyak tu, dia dah kering dah. Maknanya air kencing dah tak keluar. Atau darah istihadah dah tak keluar. Kalau orang tayamum dengan sebab sakit tu, makna sekarang dah habis sakit. Maka maknanya dah habis uzurnya. Tu mana kata, dan jikalau hilang uzurnya, maka tiada menyapu. Maknanya nak solat isyak tu tak boleh nak sapu. Tak boleh nak sapu. Walaupun uzur dia dah habis sekarang. Tak boleh nak sapu. Mana nak tu nak solat isyak tu mesti kena ambil wuduk, tak boleh nak sapu khuf. Yakni wajib memulai memakai muzur dan membasuh dua kaki. Maknanya nak solat isyak tu maknanya dia kena ambil wuduk, dia kena basuh kaki. Lepas tu sudah basuh kaki tu, kalau nak pakai muzur pun pakailah. Kalau tak nak pakai pun tak mengapalah. Kalau nak pakai pun pakai, mulai di situ. Begitu. Begitu ya. Dan surah menyapu pada tayamum bukan kerana ketiadaan air itu seperti sini nak cerita rupa masalah yang kedua yang ada yang pada muka surat 79 tu, katanya bari bawah sekali, 79 baris yang bawah sekali, katanya dan orang tayamum tiada kerana ketiadaan air. Ni masalah orang tayamum begini. Dia begini. Kita katanya nak solat maghrib, kita katanya dia demam. Demam yang kuat lah. Demam yang kuat, tak boleh sentuh air. Pada muka tangan, kepala kaki pun tak boleh nak sentuh air. Tak boleh nak sentuh air. Demam kuat. Doktor kata jangan bagi kena air sama sekali. Lepas tu dia pun nak solat maghrib, dia tayamum. Sudah dia tayamum, dia sembahyang maghrib. Sudah dia tayamum, dia pakai khuf, pakai moza. Sudah pakai moza, dia sembahyang maghrib. Sudah sembahyang maghrib, nak sembahyang isyak. Situ. Nak sembahyang isyak. Apabila nak sembahyang isyak, mesti kena taharah lain kan? Mesti kena taharah lain. Tengok. Inilah masalah dianya. Apabila nak dia sebenarnya dia begini. Kalau orang ni dia tak boleh sentuh air langsung ni, dia boleh tayamum. Kalau tayamum, kalau kita tayamum, ada ke tidak sapu khuf? Kalau tayamum? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Tayamum, sapu muka, sapu tangan ya. Sapu khuf tak ada. Lepas tu macam mana dia kata sapu khuf orang tayamum ni? Macam mana ni nak cerita pasal nak cerita ni? Macam mana pula orang tayamum tapi nak sapu khuf? Rupanya begitu. Rupanya begitu.
Tengok dia kata dan surah menyapu tayamum, surah menyapu pada tayamum bukan kerana ketiadaan air seperti ia tayamum kerana sakit, kemudian memakai dua moza, kemudian batal tayamumnya sebelum ia sembahyangkan, maka diberat akan dirinya mengambil wuduk. Bila dia saya nak ulang balik ni, nak cerita sama tara nak 2 minit lagi ya. Jadi kita ni kalau kita tak boleh nak sentuh air ya, tak boleh nak guna air sebab demam, sebab sakit tu, maknanya kita tayamum je dah. Tayamum, tayamum guna dengan tayamum itu satu fardu. Lepas tu apabila nak sembahyang fardu lain, tayamum pula. Selama mana tak boleh sentuhkan dengan air, tak boleh kena air, maka tayamum lah. Walaupun berbulan-bulan sekalipun, walaupun dah 10 hari sekalipun, walaupun dah sebulan, walaupun dah bertahun sekalipun, tayamum je dah. Tak payah kita ambil wuduk. Dah. Tapi orang ni dia begini. Orang ni dia begini. Dia sakit, kita kata demam yang kuat lah, doktor larang jangan bagi kena air. Lepas tu dia nak solat maghrib, dia tayamum. Selepas pada dia tayamum, dia pakai khuf. Tu. Tak sapu lagi. Dah maklum, sapu khuf tak ada pada tayamum kan. Sudah tayamum, dia pakai khuf. Jadi pakai khuf pada masa suci kan. Pada masa suci. Maka dia solat maghrib. Apabila dia solat maghrib, apabila dia solat maghrib, lepas tu masuk isyak. Apabila masuk isyak, dia nak solat isyak. Maka apabila nak solat isyak tu sepatut dia buat macam mana? Dia kena tayamum lain kan. Dia kena tayamum, lepas tu dia solat isyak. Tapi dia tak buat begitu. Apabila nak solat isyak, dia buat macam mana? Dia ambil wuduk. Tapi haram tu buat gitu. Sebab dah tak boleh sentuh air kan. Doktor dah kata, jangan sentuh air, jangan ambil wuduk, tayamum saja. Takut kalau sentuh air tu masih takut bertambah mudarat, tambah kuat sakit dia. Tapi dia tak dengar doktor. Dia kata saya ni tak puas hati dengan tayamum. Macam mana nak ambil wuduk juga. Maka ambil wuduk dia tu lah tak boleh nak sapu khuf. Faham gitu? Ambil wuduk dia tu tak boleh nak sapu khuf, hanya kena basuh kaki. Tetapi kalau kira yang sebenarnya dia tak payah ambil wuduk, dia kena tayamum saja. Tayamum, basuh sapu muka, sapu kaki, sapu muka, sapu tangan ke. Dah. Boleh solat lah. Tapi dia tu dah tabiat dia kata saya ni tak puas hati dengan tayamum. Rasa macam tipu. Sapu muka, sapu tangan, solat tak puas hati, nak ambil wuduk. Apabila dia ambil wuduk tu lah. Tapi haram. Dia ambil wuduk, tak boleh basuh, tak boleh sapu khuf, mesti kena basuh kaki. Artinya rupanya begini. Dia demam, lepas tu masuk maghrib. Apabila masuk maghrib, dia tayamum. Dia tayamum, dia pakai khuf. Jadi pakai khuf dalam masa suci kan. Maka selepas dia pakai khuf, belum tak sempat nak solat maghrib, batal wuduk. Keluar angin. Rupanya gitu. Nak solat maghrib. Dah masuk waktu maghrib, dia tayamum. Sudah tayamum, dia pakai khuf. Sudah pakai khuf, nak solat maghrib. Belum pada nak solat maghrib tu, keluar angin. Batal wuduk lah. Batal wuduk. Artinya sentuh dengan perempuan, bersentuh lelaki perempuan yang ajnabi. Suami isteri. Maka jadi batal wuduk. Apabila nak batal wuduk tu, dia nak solat maghrib. Sebab solat maghrib, dia belum solat lagi. Dia batal wuduk, belum solat maghrib. Lepas tu dia nak solat maghrib tu dah. Dia tak tayamum balik. Dia ambil wuduk. Ambil wuduk di situlah. Tak boleh nak sapu khuf. Hanya wajib kena
basuh kaki. Kita tengok. Tengok dia katanya, dan surah menyapu tanda tayamum itu bukan kerana ketiadaan air seperti ia tayamum kerana sakit. Kemudian dia tayamum kerana sakit. Kemudian memakai ia dua moza. Kemudian batal tayamum belum ia sembahyangkan. Dia batal wuduk belum pada nak solat maghrib kan. Belum sembahyangkan. Jadi mana lepas pada tayamum dia pakai khuf, lepas pada khuf dia keluar angin batal wuduk belum pada nak solat maghrib. Maka apabila dia nak solat maghrib tu maka memberat akan diri, menyusahkan diri. Memberat mana buat perkara yang berat untuk diri, mana menyusahkan dirinya mengambil wuduk. Pada sebenarnya tak boleh nak ambil wuduk kan. Dia boleh nak tayamum je dah. Tapi buat menyusah ke diri, dia ambil wuduk. Dan menyapu dengan air atas dua mozanya. Dan dengan menyapu air atas dua mozanya serta tinggal penyakit yang memberi mudarat. Dengan memakai air. Maka iaitu haram. Perbuatannya itu. Pada ketika itu maka harus ia sembahyang satu fardu dan beberapa sunat. Ini nak ceritanya. Nanti kita bagi nampak gambaran dulu lebih kurang, nanti saya ulang balik. Dan surah menyapu pada tayamum. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأنا